اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Ya Allah, selawat dan salam ke atas cahaya dari segala cahaya, rahsia dari segala rahsia, penawar bagi segala makhluk, kunci bagi segala kemudahan, sejahtera ke atasnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasul pilihan, juga keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terbaik, sebanyak bilangan nikmat dan juga kurniaan Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man hada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم آمين آمين يا رب العالمين وبعد. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan atas kesudian untuk bersama-sama di dalam malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan, malam Sayyidul Ayyam. Kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Akademi Pemikiran Turath yang sudi untuk mengadakan slot ini, berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan sekalian tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita membaca daripada apa yang ditulis oleh para ulama tafsir sebagai salah satu langkah untuk kita memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umat manusia. Baik, pada malam ini kita akan membicarakan ataupun kita akan berkongsi dari juzuk yang ke-26, setelah mana kita mendengar beberapa malam yang sebelum ini daripada asatizah kita yang lain, Ustaz Fauzan, Ustaz Fatih sendiri, Ustaz Nur Azam, Ustaz Azwan, pada juzuk-juzuk yang berlainan. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi daripada juzuk yang ke-26 bermula dari surah Al-Ahqaf. InsyaAllah pada malam ini kita akan melihat kepada muqaddimah bagi surah Al-Ahqaf. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak membicara ataupun sebelum kita nak membincang ataupun berkongsi tentang tafsir daripada juzuk 26 daripada surah Al-Ahqaf, saya menggunakan pakai daripada kitab Safatul Tafasir dan juga tafsir Tahrir wa Tanwir karangan Al-Imam Ibn Ashur, dan insya-Allah ia merupakan satu guideline kepada perkongsian kita sepanjang sesi ini berlangsung. Baik. Jadi surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf merupakan surah yang ke-65 yang diturunkan selepas daripada surah Al-Jathiyah dan sebelum surah Al-Dhariyat. Ini seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Tahir Ibn Ashur di dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Surah Al-Ahqaf, kalau kita tengok dalam susunan Al-Quran, dia bukan surah yang ke-65, tetapi surah ini disebutkan oleh Imam Ibn Ashur, ia adalah surah yang ke-65 yang diturunkan setelah daripada surah Al-Jathiyah dan sebelum daripada surah Al-Dhariyat. Dan kita memahami bahawa sebelum-sebelum ini kita telah pun mendengar kupasan daripada para asatizah kita bagaimana Al-Quran ini dia ada ayat yang diklasifikasikan sebagai ayatul makkiyah dan ada yang disebutkan sebagai ayatul madaniyah. Semalam pun Ustaz Azwan ada sebutkan secara ringkas tentang ayatul makkiyah dan ayatul madaniyah, dan bilangan sebahagian daripada ulama kita menyatakan bahawa bilangan bagi ayat Al-Makkiyah ataupun suratul Makkiyah ini adalah sebanyak 86 surah, dan selebihnya adalah 28 surahnya adalah surah Al-Madaniyah ataupun ayatul Madaniyah. Baik. Jadi bila kita melihat bilangan surah yang diturunkan ini, dan kita sebutkan tadi adalah surah Al-Ahqaf adalah surah yang ke-65 yang diturunkan, maka dapat kita fahami bahawa ia adalah sebahagian daripada surah Al-Makkiyah. Yang mana surah Al-Makkiyah ini, surah Al-Makkiyah dan surah Al-Madaniyah ini dia ada ciri-ciri dia.
Dia ada ciri-ciri dia. Antaranya surah ataupun ayatul makiyah ini dia lebih pendek daripada ayatul madaniyah. Ayat surah al-makiyah bilangan ataupun frasa ayatnya itu lebih pendek berbanding ayat di dalam al-madaniyah. Itu yang pertama. Kemudian di dalam ayatul makiyah juga lebih banyak menggunakan khitab kepada ya ayyuhan nas, berbanding daripada khitab ya ayyuhalladzina amanu. Itu merupakan ayat-ayat yang dijelaskan sebagai ciri-ciri ayatul madaniyah. Tetapi tidak semua ayat-ayat yang dikatakan sebagai ya ayyuhan nas itu adalah ayat al-madaniyah, seperti mana disebutkan oleh beberapa pengarang kitab Ulumul Quran, antara Syekh Nuruddin Al-Itir, antaranya yang lain Al-Imam Suyuti sendiri ada menulis di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, bagaimana ada ayat-ayat yang tertentu yang mana dilihat seakan-akan daripada ayat Al-Madaniyah, tapi ayat Al-Makiyah, tapi sebenarnya ia adalah ayat Al-Madaniyah. Itu antara ciri-cirinya. Baik, saya tak berhasrat untuk membincang panjang tentang ayatul Makiyah dan ayatul Madaniyah, sebab perbincangan ini memang merupakan perbincangan yang panjang yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti misalnya, dan ada tahrirnya sendiri. Pun begitu, kita akan melihat kepada secara sepintas lalulah daripada surah Al-Ahqaf ini. Baik, jadi surah Al-Ahqaf ini setelah mana kita memahami ataupun kita mengetahui bahawa ia adalah surah yang ke-65 yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal selepas daripada surah Al-Jathiyah dan sebelum surah Al-Dhariyat, dan ia merupakan ayatul makiyah, maka suka juga untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita menyebut tentang surah Al-Makiyah ataupun surah Al-Madaniyah, di sana ada sebahagian ataupun ada beberapa surah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Ad-Dalail, sebahagian daripada surah-surah yang diturunkan ini yang mana kita katakan ataupun kita klasifikasikan ia sebagai surah Al-Makiyah, di sana ada juga terdapat beberapa ayat yang dikecualikan ataupun beberapa ayat yang disebutkan sebagai ayatul madaniyah. Bermaksud contohnya dalam surah Al-Ahqaf ini, dalam surah Al-Ahqaf ini Al-Imam Ibn Atiyah menyatakan bahawa dua ayat yang dikecualikan daripada disebut sebagai ayatul makiyah, kerana dua ini adalah ayat yang dikatakan sebagai ayatul madaniyah. Salah satunya adalah ayat yang menyatakan pengislaman Abdullah ibn Salam. Pengislaman Abdullah ibn Salam, seorang Yahudi. Abdullah ibn Salam ini dia masuk Islam selepas daripada penghijrahan Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Jadi secara logiknya, bila kita memahami bahawa pengislaman Abdullah ibn Salam ini selepas daripada penghijrahan Nabi, maka ayat yang diturunkan yang menyatakan ataupun yang menyebutkan tentang pengislaman Abdullah ibn Salam ini bukanlah ayatul makiyah. Jadi kita dah faham, semalam pun Ustaz Azwan ada sebut, dan sebelum-sebelum ini pun dalam bulan Ramadan yang lalu Ustaz Fauzan pun ada membincangkan tentang perihal ulumul Quran, tentang al-Makki wal Madani, bagaimana ciri-cirinya dan sebagainya. Maka dari situ kita dah fahami bahawa walaupun ayat itu diturunkan di Mekah misalnya, tetapi kalau ia turun selepas daripada penghijrahan Nabi SAW, maka ia disebutkan sebagai ayatul madaniyah. Jadi melihat kepada pengecualian daripada hal ini, maka Al-Imam Suyuti ada menulis satu fasal di dalam kitab Al-Itqannya, fasal yang membincangkan tentang pengecualian dari ayat-ayat yang merangkumi daripada keseluruhan surah Al-Makiyah ataupun surah Al-Madaniyah. Begitulah sebagai salah satu daripada gambaran yang boleh kita kongsikan tentang Al-Makki dan juga Al-Madani. Baik, seterusnya kita melihat kepada nama surah ini. Nama surah ini dinamakan sebagai surah Al-Ahqaf kerana menurut kitab Safwatut Tafasir, Syekh Ali As-Sabuni beliau menyebutkan bahawa perkataan ataupun nama surah Al-Ahqaf ini diambil daripada ayat yang menceritakan tentang kaum Nabi Hud, yang mana mereka ini tinggal di satu lembah
dan lembah itu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu daripada pandangan yang disebutkan. Antara yang lain, kalau kita melihat di dalam apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Ashur, beliau menyebutkan bahawa nama surah ini sendiri adalah daripada apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini adalah seorang yang sahabat yang mahir dan juga pakar di dalam ilmu Al-Quran. Jadi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ini meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ahqaf. Itu yang disebutkan di dalam riwayat yang disebutkan. Maka antara yang lain juga surah ini dikatakan ataupun dinamai ia sebagai surah Al-Ahqaf kerana riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas juga. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca kepada beliau surah daripada Ali Hamim, surah Hamim, iaitu surah Al-Ahqaf. Dan surah ini wakan surah apabila dia melebihi daripada 30 ayat, maka ia dinamai sebagai surah yang mempunyai 30 ayat. Itu yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Baik, jadi kita dapat fahami di sini bahawa surah Al-Ahqaf ini, satu, menurut Syekh Ali As-Sabuni, nama ini diambil sempurna daripada kisah kaum Nabi Hud yang tinggal di satu lembah yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah menurut daripada riwayat Abdullah ibn Mas'ud, dan juga yang ketiga adalah menurut daripada riwayat Abdullah ibn Abbas. Dan yang menariknya, Sayyidina Abdullah ibn Abbas telah pun menyatakan bahawa ayat ini ataupun surah ini mempunyai ataupun memiliki ayat yang melebihi daripada 30 ayat. Jadi di sini kita nak bawa ataupun kita nak kongsikan pada malam ini. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Surah Al-Ahqaf ini, kalau kita buka daripada dalam Al-Quran, kita akan dapati di dalam mushaf kita tercatat bahawa surah Al-Ahqaf ini mempunyai 35 ayat. Okey. Surah Al-Ahqaf ini ada 35 ayat. Tetapi sebahagian daripada ulama yang lain menyatakan bahawa surah Al-Ahqaf ini ada 34 ayat. Kenapa ia ada perbezaan, sedangkan Al-Quran ini datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh para sahabat kepada generasi demi generasi demi generasi sampailah kepada kita. Yang membezakannya adalah bagaimana kita melihat sebahagian ulama mengatakan bahawa surah Al-Ahqaf ini ada 35 ayat dan sebahagian lagi mengatakan 34 ayat. Apakah di sana terdapat ayat yang telah pun diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, seperti mana yang digembar-gemburkan apabila akhir zaman ini ayat Al-Quran hilang dan sebagainya. Jadi di sini adalah merujuk kepada perbezaan cara kiraan yang telah pun ditulis ataupun yang telah pun diperjelaskan kepada kita oleh ulama di dalam bidang ilmu fawasil ataupun di dalam ilmu adl ayat. Di dalam ilmu fasilah ataupun ilmu fawasil ini terdapat beberapa mazhab. Terdapat beberapa mazhab yang membincangkan ataupun yang mengira bilangan-bilangan ayat ini. Antara mazhabnya adalah Al-Madani Awal. Al-Madani ini dia terbagi kepada dua, Al-Madani Awal, Al-Madani Tsani. Kemudian Al-Makki, kita ada mazhab Al-Basri, kita ada mazhab Al-Syami, kita ada mazhab Al-Kufi. Al-Madani Awal, Al-Madani Tsani, Al-Makki, Al-Basri, Al-Syami, Al-Kufi, ada 6 mazhab semuanya. Jadi Al-Syami pula dia ada terpecah lagi. Dia ada mazhab Al-Dimashqi, dia ada mazhab Al-Himsi dan sebagainya. Jadi kesemua ulama-ulama ini mereka mengira bilangan-bilangan ayat dan mereka mempunyai bilangan-bilangan ayat yang telah pun dipegang oleh mereka. Jadi, adakah bilangan ayat Al-Quran ini merupakan ijtihad daripada para ulama ataupun ia merupakan daripada sandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi, perkara ini telah pun diperjelaskan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan juga kalau kita merujuk kepada
kitab-kitab yang membincangkan tentang fawasil ataupun ilmu pengiraan ayat-ayat Al-Quran ini, kesemua ulama bersepakat mengatakan bahawa jumlah ayat-ayat di dalam Al-Quran ini semuanya adalah tauqifi yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kan diriwayatkan bahawa 6,000 ayat yang disepakati dan terdapat beberapa perbezaan itu kerana pengiraan dan juga riwayat yang mereka terima. Kerana riwayat yang mereka terima itu adalah yang berlainan antara satu sama lain. Baik. Jadi di sana tadi kita sebutkan surah Al-Ahqaf, ada ulama mengira 35 ayat, ada ulama yang mengira 34 ayat. Jadi kita ini kalau kita buka dalam mushaf kita, dalam mushaf Uthmani kita ini, kita mengambil ataupun pakai daripada mazhab Al-Kufiyun yang mengira surah Al-Ahqaf ini sebanyak 35 ayat. Maka baki daripada ulama fawasil ini, mereka mereka mengira sebanyak 34 ayat. Bezanya di mana? Bezanya Al-Kufiyun, ulama-ulama daripada Kufah ini, mereka mengira Hamim itu sebagai satu ayat. Manakala ulama-ulama yang lain, antaranya Al-Madani Awal, Al-Madani Thani, Al-Makki, Al-Basri, Al-Syami, mereka tidak mengira Hamim itu sebagai satu ayat. Mereka tidak mengira Hamim itu sebagai satu ayat. Jadi itu perbezaan yang adalah yang kita nampak ketara. Nak cerita pasal perbezaan ayat Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya kalau kita tengok dalam suratul Fatihah sendiri pun ada perbezaan. Bukan perbezaan dari sudut jumlah, tetapi perbezaan dari sudut bagaimana mereka mengira setiap satu ayat itu sendiri. Ada ulama yang mengira bismillah itu sebagai satu ayat, ada ulama yang tidak mengira bismillah itu sebagai satu ayat. Ada ulama yang mengira siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat, ada yang mengira siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sebagai satu ayat yang lain. Jadi perbezaan ini adalah ma'ruf dan ia adalah perkara yang telah pun disepakati ataupun telah pun dinyatakan oleh para ulama kita mengikut daripada disiplin-disiplin yang telah pun ditetapkan oleh mereka. Baik. Jadi secara umumnya bilangan ayat Al-Quran ini adalah tauqifi seperti apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menurut Al-Imam Ad-Dani, beliau menyebutkan bahawa 6,000 ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi 6,000 ini adalah yang disepakati, maka hanya sebahagian sahaja menurut beliau ia datang dengan jalan riwayat yang berbeza menurut ijtihad yang lain. Sebab itu ada ulama yang meriwayatkan ayat Al-Quran ini dia ada 6204, ada yang meriwayatkan 6219, ada yang meriwayatkan 6225. Seperti kita memegang 6236, tapi tidak dijumpai di dalam penulisan ulama fasil ayat. Saya tak jumpalah. Wallahu alam, kalau tuan-tuan dan puan ada terjumpa boleh kongsikan dengan kita semua. Bilangan ayat 6,666 ayat. Pun begitu, saya ada mendengar bahawa perkara ini telah pun ditulis oleh ulama dari tanah Jawa ataupun tanah Melayu ini sendiri. Cuma kitab itu tak ada dengan saya lah. Jadi kita tak tahu bagaimana corak pengiraan yang dikatakan sebagai 6,666 ayat. Yang kita pegang sekarang ni adalah bilangan keseluruhan daripada Al-Quran seperti mana yang dipegang oleh kita pada hari ini adalah 6,236 ayat. Dan juga ia ada bilangan-bilangan menurut daripada mazhab-mazhab yang lain. Jadi kaedah asas penetapan bilangan ayat ini, bila mana kita menyebutkan bahawa kesemua ayat-ayat ini adalah tauqifi, datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana juga para ulama telah menetapkan asas kepada penetapan bilangan ayat. Jadi asas-asas penetapan bilangan ayat ini bukanlah disebabkan mereka sendiri yang menyusun bilangan ayat ini nak letak kat sini ayat pertama, sini ayat kedua, tidak. Tetapi mereka mengasaskan ini sebagai satu panduan untuk kita memahami bagaimana setiap satu ayat itu dibahagikan dengan satu ayat yang lain. Jadi yang pertamanya, dia ada 4 asas kepada penetapan bilangan ayat ini. Ini cerita pasal surah Al-Ahqaf ayat 34 dengan 34 ayat ni, kita dah masuk sikit pasal ilmu fawasil ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi
Yang pertamanya, asas kepada penetapan bilangan ayat ini adalah panjangnya sama di antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dari sudut panjang pendeknya adalah sama daripada ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Itu yang pertama, asas yang pertama. Yang keduanya adalah musyakalatul fasilah. Dia bentuk ayat yang disebutkan. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari sudut panjang pendeknya sama, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek daripada ayatnya dan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Kemudian musyakalahnya itu sama, iaitu wujudnya qalqalah dan juga wujudnya irama-irama seperti mana yang disebutkan itu, kan. Jadi yang ketiganya adalah ittifaq dari sudut nazairnya, dan yang keempat adalah terputusnya ataupun sempurnanya dari sudut makna dari satu ayat itu sendiri. Jadi ada 4 asas kepada penetapan bilangan ayat-ayat Al-Quran. Baik, itu cerita pasal fawasilul ayah. Kita cerita pasal asas-asas kepada disiplin ilmu Al-Quran itu sendiri. Jadinya kita nak melihat kepada surah Al-Ahqaf ini balik. Tadi kita dah pergi kona jauh dah. Dah kona jauh cerita pasal ayat surah Al-Ahqaf ni 34 ayat ke 35 ayat. Kemudian kita dah masuk pasal surah Al-Ahqaf ni pasal disiplin ilmu fawasil serba sedikit. Jadi sekarang ni kita nak kembali ataupun kita nak patah balik kepada kandungan ataupun kepada surah Al-Ahqaf ini sendiri. Baik, isi kandungan pada surah Al-Ahqaf ini ia menyamai dengan surah Al-Makiyah yang lain, kan? Kalau surah Makiyah yang lain membincangkan tentang persoalan tauhid, surah Makiyah itu membincangkan tentang persoalan hari qiyamah. Maka surah Al-Ahqaf itu sendiri juga membincangkan tentang persoalan akidah. Dan lebih jelas lagi pada hal ihwal keesaan Allah Subhanahu wa taala, membincangkan tentang risalah ataupun perutusan yang diutuskan oleh Nabi, yang diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan baginda kepada umat manusia. Kemudian diceritakan kepada kita tentang hari kebangkitan dan juga balasan kepada amal, sama ada amal baik ataupun amal buruk yang kita lakukan. Jadi tunjang ataupun paksi kepada surah ini sendiri adalah sekitar risalah dan juga kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga surah ini adalah sebagai bertujuan untuk mengisbatkan ataupun sebagai satu endorsement, sebagai satu pewartaan ataupun kita kata isbat kepada kesahihan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran Al-Quran itu sendiri. Ini adalah paksi dan tunjang kepada surah Al-Ahqaf ini, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Safatul Tafasir. Dan surah ini dimulai dengan harfun muqatta'ah, dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah, yang mana huruf muqatta'ah ini adalah salah satu daripada rahsia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada manusia yang tahu tentang makna bagi huruf muqatta'ah ini. Siapa yang tahu tentang makna hamim? Siapa yang tahu tentang makna alif lam mim? Siapa yang tahu tentang makna sad? Siapa yang tahu tentang makna yasin? Siapa yang tahu tentang makna kaf ha ya ain sad dan sebagainya? Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui hikmah dan rahsia daripada harfun muqatta'ah yang mana terkandung di dalam sebilangan surah-surah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini membuktikan bahawa Al-Quran ini bukannya datang daripada manusia. Kalau manusia sendiri yang tulis, manusialah tahu. Kalau manusia ini tulis, manusialah yang tahu apa maksud hamim, apa maksud alif lam mim, apa maksud alif lam mim sad, apa maksud alif lam mim ra, apa maksud alif lam ra dan sebagainya. Tetapi kerana tidak ada manusia yang mengetahui, kerana Allah Azza wa Jalla sahajalah ataupun Allah Azza wa Jalla lah yang menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat manusia seluruhnya, maka hal ini membuktikan bahawa
Al-Quran ini sejelas-jelasnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka surah ini juga menjelaskan tentang kesesatan yang dilakukan ataupun yang telah menimpa kaum musyrikin. Mereka ini menyembah al-awthan, menyembah berhala-berhala yang dicipta oleh tangan mereka sendiri. Dan mereka menganggap bahawa berhala-berhala ini adalah sekutu kepada Tuhan yang lebih berkuasa. Jadi ini menunjukkan bahawa kesesatan, Al-Quran mendedahkan kesesatan yang ada pada mereka, dan Al-Quran menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan mereka itu, yang mana perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang perlu dijauhi dan perlu dijadikan sebagai perbuatan yang dijauhi oleh sekalian umat manusia. Dan di dalam surah ini juga dihidangkan kepada kita dua set ataupun dua contoh akhlak, yang mana satu set contoh seorang manusia yang mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla, dan satu set lagi akhlak yang menunjukkan bahawa manusia ini disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan melihat kupasan daripada ayat-ayat ini pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Dan surah ini juga membincangkan tentang kisah kaum Nabi Hud, yang mana mereka ini sombong, mereka ini ingkar kepada arahan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Dan juga mereka ini dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla kerana keingkaran mereka dan juga pendustaan mereka terhadap Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Dan jadinya kisah ini kenapa diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam Al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan hal ini padahal mereka itu dah lama dah pergi, mereka itu dah lama dah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka ini sebagai satu garis panduan kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah contoh kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dibinasakan bukan kerana mereka ini kaum Nabi Hud. Mereka ini dibinasakan bukan kerana mereka hidup pada zaman tersebut, tetapi mereka ini dibinasakan kerana sikap mereka, pengingkaran mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Hud, pengingkaran mereka terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, keegoan mereka untuk menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, dan juga mereka mendustakan kerasulan Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi ini sebagai satu gambaran ataupun sebagai satu peringatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada kaum Quraisy ketika itu, dan juga kepada kita umat manusia pada hari ini, bahawa perbuatan-perbuatan ini boleh sahaja berulang, dan mereka ini telah pun mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sebagai satu peringatan kepada umat manusia, diceritakan bagaimana sikap dan juga balasan yang telah pun diterima oleh umat-umat Nabi terdahulu. Dan di akhir surah ini juga menceritakan tentang kaum jin. Maka ini membuktikan bahawa Nabi SAW bukan sahaja diutuskan kepada umat manusia, bahkan Nabi SAW ini juga diutuskan kepada bangsa jin, yang mana mereka ini mendengar ayat Al-Quran dan akhirnya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka ini juga mengajak kaum mereka ini untuk turut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini adalah isi kandungan daripada surah Al-Ahqaf, yang mana kita akan melihat perkongsian dan kita akan melihat ayat demi ayat dan apa rahsia-rahsia yang telah pun dikongsikan oleh ulama-ulama tafsir kita daripada tulisan-tulisan mereka pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan yang baik, memberikan kita umur yang panjang di dalam keberkatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini. Dan pada kesempatan ini juga marilah sama-sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita ini sebagai negara yang sejahtera, negara yang khususnya negara kita dan juga seluruh negara di seluruh dunia ini dibebaskan dan diangkat wabak
COVID-19 ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik kepada mereka yang sakit. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka yang sakit. Allah Subhanahu wa taala merahmati roh-roh almarhum yang telah pergi meninggalkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita, rakyat di negara kita dan juga pemimpin-pemimpin negara kita sebagai mereka yang bertanggungjawab di atas kemaslahatan umat manusia di negara ini khususnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melorongkan jalan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf di atas ketelanjuran bahasa ataupun tersalah tutur bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar عدد نعم الله